biosense.com.my. 2001 lebih kurang. Lebih kurang 2001 lah. Kita start 2001. Mula tahun 2000 penubuhan. Lepas tu kita penstrukturan dan kita start lah 2001 program semua sehingga sekarang. Macam mana boleh tercetusnya idea untuk membantu golongan kanak-kanak yang yalah, dia bukan kata kanak-kanak termiskin apa semua kan. Jadi macam tiba-tiba ada idea untuk membantu kanak-kanak untuk dijadikan insan yang berguna. Dia sebabnya basically bila kita nak ada UIA, kita ada satu unit namanya unit khidmat masyarakat. Di mana unit ni pada asalnya dia ada beberapa projek. Di mana projek ada setengah yang fokus dekat orang asli, ada fokus dekat anak yatim, ada juga fokus dekat sekolah rendah. So daripada sekolah rendah tu kita nak cuba diversekan dia punya fokus. Ada yang akan fokus dia yang mana yang memang dah yang mana yang dah memang pandai lah. So and then kita akan ada juga satu yang fokus dari segi yang mana yang agak ketinggalan sedikit, terpinggir sedikit sebab dia tak ada peluang untuk maju ke depan kan. Jadi pemilihan mereka ni bagaimana? Pemilihannya dari segi biasa kita akan letakkan kriteria. Antaranya memang yang paling utama adalah yang mana yang menerima bantuan Baitul Mal lah. Yang menerima bantuan Baitul Mal. Sebab sebelum ni memang kelab ni memang anda daripada sponsor daripada Baitul Mal. So memang kita letak kriterianya adalah kepada yang mana bantuan Baitul Mal. Selain daripada kriteria itu dari segi usia dan sebagainya ada ni ke? Tuan Presiden. Kita fokus kita kelab ni pada pelajar tahun 4, 5 dan 6. Tahun 4, 5 dan 6 bukan 4 tahun dengan 6 tahun ya. Sekali baca ke 4 tahun dengan 6 tahun. Rupanya tahun 4, 5 dan 6. Yang agak ketinggalan lah dari segi pelajaran dan juga asasiah diri. Jadi sebagai ahli kelab, apakah fungsi anda ada sebagai pembimbing ke ataupun penganjur saja ataupun lebih daripada itu? Fungsi saya sebagai mentor kepada adik-adik ni, tugas kami ditugaskan untuk membimbing adik-adik ni sepanjang tahun. Bermulanya tahun 2002, sepanjang tahun bermula awal tahun bulan 1 sehingga hujung tahun. Setiap mentor akan diberi seorang atau 2 orang adik. Kita orang setiap program kita orang akan mengajar dia orang bahasa Inggeris dan matematik. Dan kami akan pantau mereka sama ada dari segi sasiah dan juga pelajaran mereka. Jadi kami membimbing supaya lebih rapat lah. Maknanya macam ada masalah apa dia orang boleh rujuk kepada mentornya lah. Hubungan tu lebih rapat lah dari si mentor berbanding dengan fasilitator. Jadi bertemu dengan mereka ni masa bila? Ada jadual tertentu? Kalau ikut jadual yang program kami membuat mentoring sebulan 2 kali. Maknanya kami akan berjumpa mereka sepanjang hari, bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Dari situlah kami akan buat ujian, maknanya test untuk menguji mereka. Selepas itu kami akan mengajar mereka. Kemudian kami akan buat test mula untuk mengkaji apa yang mereka faham daripada pengajaran tu. Selepas itu pada waktu petang kami akan buat game untuk macam nak bagi mereka berseronok. Maknanya macam tidak memaksa mereka untuk belajar. Macam belajar itu tidak tertekan. Tak terlalu tertumpu pada akademik semata-mata. Dari segi pembangunan ataupun pembentukan sasiah tu macam mana? Sebab kalau subjek tu kita tahu kan macam ada silibus dan sebagainya. Dia kena minta restu mantan presiden. Bagus, awak hormat abang. Basically untuk kita ada dua sesi. Pagi kita akan fokus pada akademik dan petang tu kita akan fokus kepada sasiah dan juga Al-Quran. Di mana kita punya tersendiri, kita punya silibus yang kita senaraikan daripada awal tahun sehingga akhir tahun. Yang silibus ni basically based on kemampuan adik tu lah. Contohnya kita akan fokus benda-benda yang mula-mula kita akan fokus benda yang basic. Seperti tilawah kita akan bagi kepada level-level. Ada yang tahu membaca, ada yang tak tahu, ada yang sudah advance. Jadi ada silibus saja. Dan juga untuk sasiah kita fokus kepada fardu ain lah. Adab, solat, puasa tu lah. Dia mengajar ni anda juga ke ataupun mentor juga lah. Hebat-hebat mentor ni. Walaupun student. Kalau anda sambil menonton MHI dan berminat tentang apa aktiviti yang mereka lakukan ni, anda boleh layari www.akhi-news.blogspot.com ataupun di Facebook juga ada ya? Ada. Di Facebook nak typekan apa? Akhi Club. Akhi Club. AKHI CLUB.
dan tahulah perkembangan anda semua dan barangkali boleh memberikan sumbangan dana dan sebagainya. Jadi setakat ini Baitul Mal memberikan sokongan kalau sebelum ni yang Baitul Mal. Tapi fund yang diberikan oleh Baitul Mal tu sekarang ni dah habis. So basically memang kita totally depend dengan UAE lah. Okey. Jadi bila sebutkan kanak-kanak yang terpinggir sikit, biasanya yang terpinggir ni yang di kelas belakang-belakang ni dia mungkin nakal sikitlah kan. Biasalah tu. Jadi macam mana anda mengendalikan mereka? Kalau tadi nak ajar bahasa Inggeris dan matematik, nak ajar mereka bahasa Inggeris pun mungkin dianggap sebagai satu penyiksaan kan. Jadi jadi cuba cerita sikit pengalaman anda ni macam mana. Ni mungkin Ikhwan sebab dah sebelum ni pernah dah lama. Dah lama tahun. Saya dalam Kelab Akhir dah selama 4 tahun daripada first year lagi. So sejak awal tu padanya masa new intake tu kita dah beritahu okey budak-budak ni semuanya jenis yang bukan macam budak biasa. Dia punya nakal dia tahap ekstrim punya kan. So jadi mana kita kena ada preparation dari segi fizikal, mental dan emosional lah. So benda tu yang kita tekankan kepada setiap mentor. So bila sekali nak datang program, bila sekali nak jumpa adik-adik, make sure you have good preparation dari segi fizikal, mental dan emosional. Sebab kalau tak ada preparation yang sini, memang silap bulan mentor tu yang kalah. Mentor jadi mental ya. Jadi anda setakat ni okey lagi ya? Semua alhamdulillah okey lagi. Kecekalan anda amat dihargai lah dan pastinya keluarga mereka juga tahu kan apa yang sedang berlaku yang dilakukan. So saya pun mengadakan perjumpaan yang berkala dengan ibu bapa nak bagi tahu progres anak-anak dia. Dan dia berespon ibu bapa juga kami dapat set up modul-modul dan juga silibus-silibus yang sesuai lah untuk adik-adik ni. Sangat-sangat bagus. Okey, dan ibu bapa juga pada masa yang sama boleh mengikuti apa yang dilakukan melalui blog yang dituliskan dan paparkan dan sebagainya. Okey, all the best kepada anda. Jadi mereka pastinya mendengar ni berminat untuk memberikan sumbangan, boleh layari www.aki-news.blogspot.com ataupun di Facebook Aki Club ya. Ya, Ikhwan, Ikmal dan Lutfi, terima kasih banyak-banyak. Selamat meneruskan usaha baik anda ni, Kelab anak-anak berakhlak Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.